Assalamualaikum dan selamat petang. Kami kumpulan 9 daripada SKP 2101, kumpulan 16 akan membentangkan tentang projek Cintakan Negara Kami. Projek Cintakan Negara Kami bertemakan sukan. Saya, Ahmad Rushaidi bin Dak Razaki dengan nombor matrik 107523 akan membentangkan tentang stadium-stadium nasional yang terdapat di Malaysia. Okey, stadium pertama ialah Stadium National Squash. Ianya bertempat di KL Sport City, Lebuh Raya Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Okey. Terdapat satu gelanggang utama yang mampu menempatkan seramai 1,000 penonton, manakala 10 gelanggang lain yang mampu menempatkan seramai 70 penonton setiap gelanggang sahaja. Okay. Pusat ini mempunyai ruang rehat, bilik ganti, bilik persalinan, pejabat pengurusan pusat media, bilik perubatan dan kafeteria. Okay. Yang kedua ialah Stadium Nasional Hoki. Terdapat dua stadium yang dikenali sebagai Stadium 1 dan Stadium 2. Dibina pada tahun 1997, stadium ini dibina pada tahun 1997. Stadium 1 mampu menempatkan seramai 10,000 penonton pada satu masa, manakala Stadium 2 mampu menempatkan seramai 2,000 penonton sahaja. Okey, rekaan bentuk umum Stadium 1 ini diinspirasikan oleh AstroTurf Course Space Stadium Olimpik. Stadium ini terdapat bilik doping, bilik persidangan, bilik perubatan dan bilik fiziologi, bilik pertolongan cemas dan bilik persalinan. Ianya juga menyediakan bilik media yang mampu menempatkan seramai 100 wartawan dan dilengkapi platform untuk kamera TV. Stadium yang akhir sekali ialah Stadium Nasional Bukit Jalil. Stadium Bukit Jalil merupakan stadium terbesar di Asia Tenggara dan ke-8 terbesar di dunia. Stadium ini mampu memuatkan sebanyak 80,000 penyokong dalam satu masa. Selain daripada bermain bola sepak, sukan rugby dan sukan-sukan lain juga boleh dilakukan di sini. Stadium ini juga menyediakan Wi-Fi dan televisyen 4K LED di stadium sebagai utiliti. Terdapat 20 bilik suite yang boleh disewa untuk pelbagai tujuan seperti tempat pemesyuarat dan tempat majlis kerajaan diadakan. Utiliti yang disediakan di stadium ini ialah padang rumput untuk kegunaan bermain bola sepak ataupun rugby, dan 9 lorong laluan sintetik untuk kegunaan acara larian, lompat tinggi dan sebagainya. Sedia siaran papan skometrik video. Ianya juga terdapat stadium yang mempunyai siaran papan skometrik video yang berwarna. Ini ialah yang selalu tunjuk skor tu lah, 0-0 apa semua tu. Okey. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Fahad Amirul bin Abdul Malik dan saya akan bincangkan mengenai isi kedua untuk tajuk ini, iaitu perpaduan dalam kepelbagaian kaum di Malaysia. Seperti kita tahu, Malaysia sebagai sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum, budaya, agama dan bahasa. Kita disatukan dan dimanfaatkan untuk pembangunan negara, terutamanya dalam bidang sukan. Seperti yang kita dapat lihat, sejak daripada peringkat sekolah hingga dewasa, kita diajar untuk bersama-sama, tak kira bangsa atau agama, kita akan bermain bersama-sama. Dan rakyat Malaysia mempunyai pelbagai kaum dapat sertai dalam setiap pasukan bagi pelbagai acara sukan bersama-sama. Seperti kita dapat lihat, seperti sukan badminton, kita dapat lihat dalam bola sepak, paling jelas ada pelbagai kaum kesemuanya, sehingga kan kita sekarang ada naturalisasi player seperti Semareh. Dan kenapa sukan ni penting untuk cinta akan negara? Kerana melalui perpaduan yang terpupuk melalui sukan, setiap individu akan secara semula-jadinya mereka akan berasa negara ini adalah negara yang special untuk diorang, dan mereka akan rasa sayang dan rasa bertanggungjawab, dan lebih menguatkan lagi sifat sayang mereka untuk negara. Dan ini adalah gambar bagi pasukan bola sepak kita dari dulu sampai sekarang. Kita dapat lihat identiti Malaysia itu yang mempunyai pelbagai kaum yang mewakili negara dengan niat hanya untuk mengharumkan nama negara. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah. Nama saya Abdul Qayyum bin Ramlan dan di sini saya akan menerangkan isi ketiga, iaitu berjuang bersungguh-sungguh dalam kejohanan sukan. Okey, seperti yang kita lihat pada klip tadi yang menunjukkan bahawa
Semangat yang ditunjukkan oleh para atlet dapat meningkatkan semangat para penonton untuk terus menyokong pasukan Malaysia walaupun penonton berbeza adat, budaya dan bangsa. Hal ini juga dapat memberikan cabaran kepada pihak lawan dan ini akan menyebabkan nama Malaysia tidak diperlekehkan di persada dunia kerana semangat perjuangannya yang kental. Okey, baiklah, di sini saya akan menunjukkan beberapa contoh atlet-atlet Malaysia yang telah mengharumkan nama negara di peringkat dunia. Antara contoh-contoh atlet yang telah mengharumkan nama negara adalah yang pertama, Datuk Lee Chong Wei merupakan atlet handalan yang telah meraih gelaran pemain nombor 1 dunia dan beliau juga telah memperolehi emas dalam banyak kejohanan seperti kejohanan Commonwealth 2018. Selain itu, antara atlet yang telah mengharumkan nama negara juga adalah Azizul Hasni Awang. Azizul Hasni Awang ataupun diberi gelaran The Pocket Rocket Man telah mengharumkan nama negara dengan memperolehi banyak pingat seperti pingat emas pada kejohanan UCI Track Cycling World Championship 2017 dan memperolehi pingat gangsa pada kejohanan Olimpik Brazil 2016. Hal ini menunjukkan bahawa Malaysia juga mampu melahirkan atlet-atlet yang handal sehingga mampu bertanding di peringkat dunia dan juga memperolehi pingat-pingat dalam sukan yang disertai. Para penonton juga seharusnya bersungguh-sungguh dalam membantu menaikkan moral dan semangat para atlet untuk menghadapi lawannya. Sebagai contoh, para penonton bolehlah menyanyikan lagu-lagu patriotism seperti yang ditunjukkan dalam video ini, iaitu Atas Malaysia, terus menyanyikan lagu-lagu semangat untuk terus memberikan sokongan kepada para atlet dan para pemain. Para penonton juga dapat mempamerkan semangat cinta akan negara dengan memakai baju-baju pasukan negara dan mengecat muka dengan bendera Malaysia. Selain itu, penonton juga dapat terus berkibarkan bendera untuk meningkatkan semangat para atlet. Hal ini dapat menunjukkan semangat para penonton untuk terus setia menyokong pasukan Malaysia dan sehati sejiwa dalam menempuh segala cabaran yang dihadapi, sehingga kan penonton ini diberikan gelaran sebagai pemain tambahan dalam sesebuah pasukan. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah terus berusaha untuk membantu mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Walaupun tidak mewakili negara, kita juga dapat membantu sebagai penyokong. Sekarang, saya Adli Syaukat bin Syarum Azmi akan membentangkan isi yang keempat, iaitu pembelian dan penjualan produk sukan. Rakyat boleh menunjukkan semangat cinta akan negara dengan menyumbang kepada ekonomi negara. Contohnya, pembelian produk sukan dari kedai tempatan seperti Al-Ihsan dapat meningkatkan ekonomi negara, mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan pada semua rakyat dan dapat menarik minat pelabur untuk menghasilkan produk sukan buatan tempatan. Hal ini menyebabkan industri sukan yang Malaysia yang besar ini dapat mengembang dengan banyak dan secara tidak langsung akan memajukan negara. Rakyat juga boleh menunjukkan semangat cinta akan negara melalui pembelian produk sukan dengan menunjukkan sokongan kepada pasukan negara. Sebagai contoh, pakaian seperti baju Harimau Malaya boleh dipakai untuk menunjukkan sokongan kepada pasukan bola sepak negara semasa pertandingan. Pembelian dan penjualan produk sukan juga boleh dapat menunjukkan semangat cinta akan negara dengan mengeratkan perpaduan antara masyarakat. Contohnya, pengumpulan kasut sukan boleh menjadi hobi orang ramai. Ini boleh menyebabkan sesebuah kelab terbentuk dan mereka boleh nambah kenalan. Perniagaan juga memerlukan interaksi antara satu sama lain yang boleh meningkatkan perpaduan antara masyarakat. Oleh itu, pembelian dan penjualan produk sukan dapat melahirkan masyarakat yang cintakan negara dengan menyumbang kepada ekonomi negara, menunjuk sokongan kepada pasukan negara dan mengeratkan perpaduan antara masyarakat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada doktor dan kawan-kawan. Saya Aizam. Bagaimana kesukanan membawa semangat cinta akan negara adalah dengan mengadakan kejohanan sukan di negara kita. Pada umumnya, bersukan amat penting untuk kesihatan diri dan juga mampu untuk meningkatkan rasa cinta akan negara jika kejohanan tersebut berkait rapat dengan semangat patriotisme. Dalam arus teknologi yang canggih serta kemudahan perkhidmatan kelajuan internet yang baik, jika kita berilmu, kita mampu melakukan apa sahaja yang kita mahu. Jadi tidak hairanlah jika ada dalam kalangan kita yang berumur awal puluhan tahun mahu dan mampu merancang untuk mengadakan kejohanan sukan agar orang ramai dapat sertai.
Ia tidak merugikan, malahan ia amat menguntungkan bagi semua pihak. Jadi di sini saya akan menyatakan langkah-langkah untuk meningkatkan semangat patriotik semasa kejohanan sukan berlangsung. 1. Kejohanan sukan berbentuk semangat patriotik. Pertandingan dan perlawanan sukan wajar mempunyai unsur patriotik untuk membakar jiwa patriotik orang ramai yang hadir menyertai anjuran tersebut. Dengan cara apakah boleh mengundang unsur ini adalah dengan meletakkan simbol-simbol negara di sekeliling majlis kejohanan sukan. Peserta dan para hadirin akan terdedah dengan simbol-simbol yang melambangkan sifat kenegaraan ini, lalu terkagum dan berasa bangga kerana dilahirkan sebagai rakyat Malaysia. Antara simbol negara yang boleh diletakkan ialah seperti jata negara, jalur gemilang dan bunga raya. Simbol-simbol ini menjadi kebanggaan rakyat Malaysia dari turun-temurun lagi. Selain itu, kita sebagai penganjur kejohanan juga boleh memaparkan cogan-cogan dan slogan-slogan patriotik sepanjang kejohanan diadakan. Cogan-cogan dan slogan-slogan kata ini dapat dilaungkan bersama-sama dengan bersemangat justru menambahkan kekuatan kekitaan rakyat tempatan dan meningkatkan semangat cintakan tanah air. Misalnya, Malaysia, tanah tumpahnya darahku. Bangun harimau bangun. Satu Malaysia dan satu sukan, satu Malaysia. Cogan-cogan dan slogan-slogan kata ini juga boleh dideklamasikan mengikut negeri tersendiri bagi menunjukkan anak jati negeri tersebut seperti Gomo Kelate Gomo, Hobeng Jang Hobeng, Terengganu Nelang, Pulun Kedah Pulun, Sabah Tatap, Agi Hidup, Agi Ngalaban dan banyak lagi. Seterusnya, simbol-simbol dan cogan slogan kata ini boleh dipersembahkan sepanjang kejohanan sukan tersebut berlangsung dengan menyediakan spanduk-spanduk serta menghadiahkan barang dagangan atau yang disebut sebagai merchandise kepada para hadirin. Yang kedua, bersifat adil dan saksama. Kita yang berusaha dalam melancarkan kejohanan sukan ini juga hendaklah bersikap adil dan saksama dalam membuat sebarang keputusan. Tata tertib dan tata bicara yang baik perlu dilakukan untuk menunjukkan sifat bermoral kepada orang lain lalu menjadi inspirasi kepada mereka di luar sana. Sebagai contoh, kita tidak boleh memilih kasih dan berat sebelah kepada semua pemain untuk mengelakkan sebarang komplikasi dalaman serta luaran. Seterusnya, kita juga perlu untuk menjaga integriti dalam diri seperti menjauhi rasuah. Jika terdapat sikap-sikap yang tidak bermoral dan menjatuhkan ini, semangat peserta untuk bersaing akan pudar dan tenggelam hatta menjadi perosak motivasi kepada mereka yang memperjuangkan gelaran juara dalam kejohanan sukan tersebut. Jati diri sebagai seorang yang cinta akan negara juga menjadi kelam dan hilang. Oleh itu, hendaklah kita berlaku adil dan saksama kepada semua pihak sewaktu kelangsungan majlis sukan tersebut. Akhir sekali, anjuran kejohanan sukan ini diadakan secara menyeluruh di Malaysia. Mengapa perlu untuk mengadakan secara menyeluruh di kawasan bandar dan pedalaman adalah kerana orang ramai tidak kira tua muda boleh menyertai untuk menyebarkan semangat kesukanan yang membawa ke arah peningkatan semangat patriotik dalam jiwa individu yang bergelar rakyat Malaysia. Penyertaan yang memberangsangkan mampu memberi kesan positif kepada warga penganjur dan memberi semangat untuk mengadakan lagi kejohanan di lain hari. Di samping itu, ia dapat menarik perhatian peminat-peminat sukan untuk bersaing. Seiring dengannya, ia juga dapat menarik minat golongan belia untuk mengambil bahagian dalam kejohanan tersebut. Ini jelas akan menambahkan produktiviti belia dan bercambahnya rasa sayang akan tanah air yang tercinta ini. Hal ini juga mampu untuk mengelakkan mereka menghabiskan masa mereka dengan gadget semata. Terima kasih kerana mendengar dan menunggu.